Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana 'alal zalimin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifai wa nuril absari wa dhiya'i wa qutil arwahi wa khizaiha wa nasabi wa barik wa salim. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna al-ikhlasa fihi wal 'amala bihi wan nasra bihi hatta ya'tina al-yaqin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma harimna lazata ma'siyati warzuqna lazata ta'atik. Allahumma a'inna 'ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma amin summa amin walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian, alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang mulia, di tempat yang mulia, pada ketika dan waktu yang mulia, dan setelah mana kita mengerjakan ibadah yang mulia yakni salat, mudah-mudahan dengan kita niat i'tikaf berada dalam majlis ilmu ini, mudah-mudahan Allah mengangkat segala musibah dan bala bencana yang menimpa kita, mengurniakan kepada kita kesihatan yang baik zahir dan batin, juga memberikan kepada kita rezeki yang baik zahir dan batin, serta memberikan kepada kita istiqamah untuk sentiasa berada dalam majlis ilmu ini sehinggalah Allah mengambil nyawa kita insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian, jadi alhamdulillah pada malam yang mulia ini kita sambung lagi pengajian kita daripada kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin, iaitu masih lagi pada bab yang kelima berkenaan dengan adab-adab bertayamum pada muka surat 30. Adab-adab bertayamum. Berkenaan dengan adab-adab bertayamum sebagaimana yang telah disebutkan sebelum ini, ada yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali sebelum ni, dan juga disebutkan sebelum ni tentang haiwan yang ghairu muhtaramin, iaitu haiwan yang tidak dimuliakan, yang mana kita tidak boleh memberikan air yang sedikit yang kita peruntukkan untuk kita minum kepada 6 jenis atau 6 kelompok haiwan yang muhtaramin, yang tidak dimuliakan, bagaimana telah disebutkan sebelum ini. Jadi pada malam ini kita sambung tentang faedah yang disebut tentang binatang fawasik. Selain daripada haiwan yang ghairu muhtaramin, kita sentuh juga tentang binatang fawasik. Apa yang disebutkan tentang binatang fawasik, iaitu berdasarkan riwayat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terdapat 6 binatang yang diperintahkan oleh syarak untuk membunuhnya, yang disebut sebagai fawasik. Fawasikun, yang disebut sebagai fawasik, maknanya binatang yang 6 ini sunat dibunuh. Sunat dibunuh sebagaimana yang diperuntukkan oleh syarak. Kerana apa dibunuh? Kerana dia disebut sebagai fawasik. Kerana ia disebut sebagai fawasik kerana banyak mendatangkan masalah. Jadi 6 binatang ini banyak mendatangkan masalah dan juga mendatangkan bahaya. Sekaligus boleh memudaratkan, boleh mendatangkan mudarat. Apa itu 6 binatang yang diperintahkan oleh syarak untuk dibunuh ataupun sunat untuk dibunuh? Yang pertama adalah tikus. Yang pertama termasuk dalam binatang fawasik itu adalah tikus. Tikus. Yang pertama tikus. Yang kedua kalajengking. Jadi kalau nampak kalajengking tu boleh bunuh terus. Sama juga seperti mana tikus, boleh bunuh terus. Yang ketiga adalah ular. Ular. Jumpa ular, nampak ular, boleh bunuh terus. Tak semua ular. Ular mainan janganlah. Minta maaf, gurau. Ular mainan janganlah. Ular semualah yang mendatangkan bahaya. Yang tidak bahaya tu tak perlulah.
Maksudnya kalau pergi tengok ular dekat zoo, jangan pula bunuh ular di zoo tu. Maknanya gitulah, maknanya ular yang masuk rumah kita misalnya. Kan? Kalau dia mendatangkan bahaya, sunat kita bunuhlah. Kalau dia ular yang tidak mendatangkan bahaya misalnya, jadi kita ada pilihan sama ada kita nak bunuh dia ataupun kita biar dia ni lah berlalu daripada tempat kita tu. Maksudnya dari segi umumnya tu ular ni termasuk dalam binatang fawasik yang sunat kita bunuh. Kemudian yang keempat iaitu burung elang. Burung elang, tak kira burung elang apa, elang sewah ke elang apa ke, tak kira, termasuk dalam binatang fawasik. Kemudian yang kelima iaitu burung gagak. Burung gagak, tak kira lah gagak hitam ke ataupun gagak yang yang kadang-kadang dia ada campur sikit warna putih dekat perut dia tu. Ala kulli hal gagak ni maklum dengan warna hitam lah. Warna hitam. Kemudian anjing hitam ataupun anjing liar yang buas, yang berbahaya. Yang tak buas, yang tak bahaya, yang jinak, dibela oleh jiran kita janganlah. Maksudnya yang bahaya, yang liar, yang mendatangkan bahaya, yang itu maknanya sunat dibunuh. Tapi kalau misal katalah anjing, misal kata di tempat kita banyaklah anjing yang kadang-kadang ada liar, ada yang tak liar. Yang liar ni kadang-kadang kalau kita boleh maklumkan kepada pihak penguasa tempatan, kita maklumkanlah. Kalau tidak boleh ditangguhkan, contohnya dia serang kita, tu kita boleh ambil tindakan lah. Ambil tindakan. Jadi maknanya 6 jenis binatang ni termasuk dalam binatang fawasik, maknanya yang sunat kita bunuh. Maknanya ada peruntukan dalam syarak boleh kita bunuh. Dalam hadis yang lain disebutkan juga termasuklah cicak. Cicak juga termasuk di dalam binatang fawasik yang disebut sebagai fuwaisiqah. Fuwaisiqah iaitu binatang kecil yang jahat, binatang kecil yang jahat. Jadi cicak itu termasuk binatang kecil yang jahat. Kenapa disebut sebagai jahat? Disunatkan kita bunuh cicak ini kerana pada zaman Nabi Ibrahim AS, ketika mana Nabi Ibrahim dilemparkan dalam api kan oleh Raja Namrud. Jadi cicaknya yang datang embus nak bagi api tu marak lagi. Ni yang dikatakan cicak ni jahat. Sedangkan burung pada ketika itu burung datang dia bawa air dengan paruh dia. Kalau nak diikut tak bagi kesan pun. Burung bawa air dengan paruh, nak padam api yang semarak besar tu tak ada manfaat pun. Kalau ikut pada logik akalnya tak ada manfaat. Seperti mana cicak tadi, kalau dia hembus kan tak memberi manfaat pun. Tapi oleh kerana dia ada niat yang jahat, cicak ni, maka sunat dibunuh walaupun tak bagi kesan apa-apa pun. Dan burung tadi, oleh kerana dia ada niat yang baik, walaupun tidaklah mendatangkan hasil apa pun, dia maknanya dia dibalas dengan balasan yang baik. Jadi dengan sebab itulah cicak tu sunat dibunuh. Jadi maknanya ini binatang-binatang yang sunat dibunuh walaupun ketika mana kita berada di dalam ihram. Jadi binatang-binatang ini sunat kita bunuh walaupun kita berada dalam ihram. Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Yang binatang lain tu tak boleh dibunuh lah ketika mana kita ihram, kena bayar denda kan, bayar dam. Yang ni binatang yang ini boleh. Cuma adabnya adalah ketika mana kita bunuh binatang-binatang ini, kita bunuh dengan cara yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Maknanya jangan seksa dia lah. Jangan seksa dia, jangan seksa lah, mendatangkan kesakitan yang lama baru dia nak meninggal, baru nak mati. Janganlah. Kita buat sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW, sebagaimana Nabi sebutkan dalam hadis, fa iza qataltum fa ahsinul qitlah. Fa iza qataltum fa ahsinul qitlah. Nabi kata bila kamu nak membunuh maknanya membunuh perkara-perkara yang diperuntukkan oleh syarak untuk kita bunuhlah. Fa ahsinul qitlah. Nabi kata perelokkanlah pembunuhan itu. Maknanya misalnya kita nak bunuh apa? Nak bunuh binatang fawasik tadi. Bunuh dengan cara yang baik, yang tidak mendatangkan seksa.
Maksudnya pukul sampai mati terus. Pukul mati terus. Kan? Jangan gantung dia, kan? Sembuh dia dengan cat ke spray ke apa ke baru nak mati. Janganlah. Kan? Sebagaimana perbuatan setengah manusia, kan, oleh kerana monyet dia ganggu kebun dia, ada kan, disiarkan dalam medsos, diikat tangan kaki, diikat kan, apa manfaat dia? Kan, apa manfaat dia? Maksudnya orang yang buat tu lebih teruk daripada monyet tu lah. Kan, maknanya seksa dia. Jadi jangan diseksa. Kalau nak bunuh terus biar dia mati. Maknanya kalau tembak sampai mati, kalau pukul sampai mati. Macam tu. Maknanya perelokkanlah pembunuhan itu. Begitu jugalah kalau orang yang nak dihukum bunuh kan, mengikut syarat kan, pemerintah nak hukum dia hukum bunuh dengan apa yang diperuntukkan oleh syarat, maka dihukum bunuh tu dengan cara yang baik. Maksudnya misalnya orang yang kena pancung, hukum pancung kan, maksudnya pedang tu ditajam kan, kalau di Arab Saudi kita tengok kan, sekali sap terus kepala tergolek. Maksudnya dibunuh dengan cara yang baik, tidak ada seksaan, tidak ada penderitaan lah, terus mati begitu. Begitu juga Nabi ajar kalau kita nak sembelih binatang, sembelih dengan cara yang baik, maknanya guna pisau yang paling tajam. Maknanya sekali tarik je dah mati. Dah terputus urat di leher tu. Tu diajarkan oleh Nabi SAW. Maknanya nak bunuh ataupun sembelih dengan cara yang baik. Cara yang baik. Kemudian perkara yang kelima iaitu sebab-sebab kita untuk bertayamum. Yang sebelum ni perkara yang keempat, yang ni perkara yang kelima, iaitu atau kerana air itu milik orang lain yang dia tidak mahu menjualnya kecuali dengan harga yang lebih mahal dari harga biasa. Maksudnya kalau yang keempat tadi, kita ada air, tapi air itu untuk peruntukan minum saja. Maknanya air yang diperlukan untuk minum tidak boleh digunakan untuk berwuduk. Hukumnya makruh. Bila berkeadaan begitu, maknanya kita bertayamum. Jadi yang kelima ini pula, air itu ada, tetapi air itu milik orang lain, bukan milik kita, milik orang lain. Yang mana kita bila kita nak memiliki air itu, orang tu dia nak jual dengan kita. Kemudian bila nak jual tu, dia nak jual dengan harga yang mahal, harga yang daripada kebiasaan, bukan harga pasaran lah, dia harga jual yang mahal. Misalnya air sebotol ni nak jual RM100, maknanya jual daripada harga pasaran, harga yang luar biasa lah. Bila begitu, kalau kita beli, maknanya memudaratkan kita lah, mendatangkan kepayahan kepada kita. Maka bila berkeadaan begini, maknanya kita boleh bertayamum, bertayamum. Kecuali lah kalau orang tu dia jual dengan harga yang kita mampu milik, maka pada ketika itu kita boleh guna air tersebut untuk berwuduk dan tidak boleh bertayamum lah, tidak boleh bertayamum. Jadi kalau orang ni dia jual harga yang mahal, yang tak mampu milik, terlalu mahal, pada ketika itu kita boleh bertayamum. Begitu jugalah kalau misal kata ketika mana tidak ada air, kedai-kedai semua jual air itu mahal, jual dengan sangat mahal. Maka pada ketika itu kita tak mampu nak beli, tak mampu nak milik, maka kita boleh bertayamum walaupun sebenarnya ada air. Kemudian yang keenam, atau kerana ada luka dan sakit di badanmu yang engkau khawatir atas kemudaratan dirimu apabila menggunakan air. Yang keenam ni, air ada juga, tetapi cuma kita khawatir kalau kita guna air itu akan memudaratkan. Misalnya kita ada luka, ada sakit di tubuh badan kita yang kita risau, kita khawatir mendatangkan mudarat apabila menggunakan air tersebut. Misalnya luka masih belum kering, masih bernanah, bila terkena air nanti basah, memudaratkan dan sebagainya. Bila tak boleh nak guna air, maka pada ketika dalam keadaan ini boleh bertayamum, Jadi ini adalah enam keadaan yang mana kita diperbolehkan untuk bertayamum apabila ada enam keadaan ini ataupun salah satu daripada 6 keadaan ini kalau wujud pada diri kita, pada ketika ini kita boleh bertayamum. Tak kiralah lelaki ataupun perempuan, bila ada 6 keadaan ini ataupun salah satu daripada 6 keadaan ini, maka kita bolehlah bertayamum.
Itu pun setelah mana masuknya waktu solat. Setelah mana masuk waktu solat, baru kita boleh bertayamum. Maknanya tak boleh bertayamum awal-awal sebelum masuk waktu solat. Dah masuk waktu solat, air tak ada, cari semua tak ada, apa semua, baru kita boleh bertayamum. Bertayamum. Dan sebahagian ulama mengatakan, kalau di sini Imam Ghazali mengatakan ada 6 sebab membolehkan kita bertayamum apabila ada 6 sebab ini. Ada ulama mengatakan ada 7 sebab. Ada ulama yang lain mengatakan ada 7 sebab. 7 sebab yang diperbolehkan untuk bertayamum, sebagaimana yang disebutkan dalam bait faqdun wa qaufun wa hajatun, faqdun wa qaufun hajatun idlalu maradun yashuqqu jabiratun wa jirah. Yang pertama tidak ada air, samalah tidak ada air tadi. Yang kedua takut tu maknanya kalau memudaratkan, qaufun takut. Kemudian hajatun ada keperluan, hajat air itu untuk minum, maka tak boleh digunakan untuk bertayamum. Kemudian yang keempat idlaluh, maknanya air tu hilang. Ada air, pada awalnya ada air, kemudian air yang sedikit tu hilang. Hilang, maka pada ketika itu bertayamumlah. Kemudian maradun, sakit. Kemudian ada tampalan, yang ada tampalan dekat luka dan sebagainya tu. Itu dalam keadaan-keadaan yang boleh untuk kita bertayamum. Maka dalam keadaan-keadaan ini hendaklah engkau menunggu sehingga masuk waktu sembahyang yang fardu. Maknanya di sini Imam Ghazali mengatakan, bila wujudnya keadaan-keadaan ini, kita mesti tunggu sehingga masuk waktu sembahyang, masuk waktu solat yang fardu. Kemudian carilah tanah yang baik untuk bertayamum. Nanti akan disebutkan tentang syarat-syarat tanah yang baik ataupun debu yang baik, maknanya kita boleh bertayamum. Dan berdebu, carilah tanah yang baik dan berdebu dan tidak bercampur dengan benda yang lain. Maknanya kita kena sabar dulu sampai dah masuk waktu solat, kemudian barulah kita cari tanah yang baik ataupun debu untuk kita gunakan sebagai alat untuk bertayamum. Untuk bertayamum. Jadi tayamum ni adalah satu cara untuk kita bersuci apabila keadaan darurah. Ada darurah baru kita boleh guna tayamum. Maknanya bila masuk waktu solat barulah ada wujud darurah tu, barulah kita boleh bertayamum. Kalau sebelum daripada solat, kita tak boleh nak bertayamum lah. Maknanya solat fardu ni. Kemudian kita carilah debu yang tanah yang bersih, tanah yang baik dan berdebu. Maknanya yang berdebu lah. Bukan yang basah. Yang basah nak bertayamum macam mana? Tanah yang basah. Mesti tanah yang berdebu. Tanah bersih yang berdebu. Kemudian yang suci, yang tidak ada bercampur dengan benda-benda yang lain. Maksudnya zatnya itu adalah zat tanah ataupun debu tanah yang suci, tak ada bercampur dengan yang lain. Contohnya bukanlah tanah berdebu tu yang bercampur dengan tepung misalnya. Walaupun tepung tu suci, tetapi oleh kerana dia tu unsur lain, sifat yang lain, mana dia tak boleh digunakan untuk bertayamum. Ataupun tanah itu bercampur dengan debu kayu misalnya, juga tak boleh digunakan untuk bertayamum sebab dia bercampur dengan unsur-unsur yang lain. Apatah lagi kalau unsur itu adalah unsur yang najis, misalnya campur dengan najis, memang tak boleh guna langsung lah. Kalau yang bercampur dengan sesuatu yang bersih tetapi bukannya debu tanah, campur dengan benda lain pun tak boleh digunakan untuk bertayamum. Apatah lagi kalau unsur yang najis, unsur yang bernajis, lagilah tidak boleh digunakan untuk bertayamum. Ataupun bukan debu yang mustakmal, debu yang sudah digunakan. Kalau dalam berwuduk dia ada air mustakmal kan. Kalau dalam bab tayamum ada juga mustakmal, debu yang dah mustakmal, yang sudah digunakan untuk anggota yang diwajibkan bertayamum, tak boleh digunakan lagi. Kemudian kita pergi kepada syarat sah tayamum. Sebelum kita nak masuk pada apa yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, yang seterusnya tu kita pergi dulu kepada syarat sah tayamum. Syarat sah tayamum tu ada 10. Syarat untuk menjadikan tayamum tu sah ada 10. Tak disebutkan oleh Imam Ghazali di sini tapi diperincikanlah. Yang pertama adalah menggunakan debu tanah. Syarat pertama menggunakan debu tanah. Debu tanah. Mesti debu tanah.
Jadi debu tanah tu tak kiralah apa warna sekalipun, asalkan dia itu adalah debu tanah yang tidak bercampur dengan unsur-unsur yang lain. Walaupun tanah tu tanah terbakar sekalipun, asalkan itu ada tanah. Tanah warna hitam ke, warna putih ke, warna merah ke, terpulang, asalkan itu adalah tanah. Dia memang maknanya tanah tu original yang tidak bercampur dengan unsur-unsur yang lain. Maksudnya kalau dia bercampur dengan sesuatu yang lain, misal tadi campur dengan tepung, campur dengan kapur, campur dengan pasir dan sebagainya, maka tak boleh digunakan untuk bertayamum. Walaupun unsur-unsur yang disebutkan tadi tu bersih juga, tak boleh, sebab dia dah bercampur. Kemudian yang kedua, debu tanah yang suci. Debu sana, maksudnya tadi guna syarat pertama guna debu tanah. Yang syarat kedua adalah mesti bersih. Mesti bersih. Yang tadi tak bercampur dengan satu benda yang lain. Yang kedua adalah debu tanah tu sendiri adalah bersih. Maknanya bersih tu tidak bernajis dan sebagainya lah. Jadi tidak sah menggunakan debu tanah kubur. Kalau debu tanah perkuburan tu tak sah digunakan. Tak sah digunakan. Kenapa? Kerana dia dah bercampur dengan zat mayat dan sebagainya kan. Debu di tanah perkuburan. Sebab dia dah bercampur dengan jasad mayat. Kemudian tak sah menggunakan debu yang bercampur dengan najis. Sama ada najis tu najis bersifat aini ataupun najis bersifat hukmi. Maksud najis bersifat aini ni maksudnya memang betul-betul kita nampak debu tu bercampur dengan najis betul-betul. Kita nampak segi ain dia tu nampak. Ataupun debu tanah tadi, kita tahu bekas debu tanah tadi adalah bekas seseorang kencing dekat situ, kemih dekat situ. Kemudian air kencing tu kering. Maksudnya dia dah jadi najis hukmi. Najis yang dihukumkan sebagai najis, walaupun si najis tu dah kita tak nampak sebab dah kering kan air kemih tu. Tapi kita tahulah tempat tu tempat ada orang kemih tadi. Maksudnya kita tak boleh gunakan debu tu tadi untuk bertayamum. Jadi hukumnya tetap najis. Najis. Kemudian tidak boleh digunakan debu tanah masjid untuk bertayamum. Kenapa? Kerana tanah masjid ni biasa tanah wakaf kan. Tanah wakaf. Maknanya tak boleh digunakan untuk bertayamum. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga adalah bukan debu tanah yang mustakmal, bukan debu tanah yang telah digunakan. Sama macam air mustakmal lah. Bukan debu tanah yang telah digunakan. Maksud yang digunakan dulu bukanlah debu tanah yang sudah digunakan untuk ibadah yang fardu, untuk tayamum yang fardu. Ataupun mengangkat hadas besar ataupun menghilangkan najis muqallazah. Bukan debu tanah yang sudah mustakmal. Kemudian yang keempat, debu tanah tersebut mestilah tidak bercampur dengan sesuatu unsur yang lain, sama seperti yang pertama tadilah, tak bercampur dengan unsur yang lain. Kemudian yang kelima, orang yang bertayamum itu mesti berniat menggunakan debu tersebut dengan tujuan bertayamum. Maksudnya orang yang nak bertayamum mesti menggunakan debu tanah itu dengan niat untuk bertayamum, bukan niat yang lain. Niat bertayamum, itu syarat dia. Yang keenam adalah, syarat yang keenam adalah menyapu muka dan kedua-dua tangan dengan 2 kali tepukan. Ini syarat dia. Maksudnya anggota tayamum tu kan ada 2, muka dengan kedua-dua tangan. Muka dengan kedua-dua tangan. Anggota wudu ada 4, anggota tayamum ada 2. Ni kita kena ingatlah. Jadi menyapu muka dengan kedua-dua tangan itu dengan 2 kali tepukan. Nanti kita tunjuklah macam mana cara nak bertayamum dengan 2 kali tepukan. Iaitu sekali tepuk untuk menyapu muka dan sekali tepuk lagi untuk menyapu kedua-dua tangan. Maksudnya dia ada 2 tepukan. Tepukan yang pertama untuk bahagian muka. Tepukan yang kedua setelah itu untuk bahagian kedua-dua tangan. Dia tepuk 2 kali saja. Kemudian makruh tepuk lebih daripada 2 kali. Jika dengan tepukan 2 kali pertama itu sudah menyeluruh debu pada anggota tayamum. Maksudnya kalau 2 tepukan tadi sudah memadai untuk 2 anggota tayamum, untuk muka dengan kedua-dua tangan, maka makruh hukumnya kalau tepuk lebih daripada 2 kali tadi. Tapi kalau 2 kali tadi tidak mencukupi misalnya, boleh lebih daripada 2. Kemudian yang ketujuh, sebelum kita nak bertayamum itu, yang ketujuh adalah menghilangkan terlebih dahulu kotoran ataupun najis yang ada pada
tubuh badan kita sebelum kita nak bertayamum. Sama seperti mana kita nak ambil wuduk lah. Kita pastikan tidak ada najis ataupun kotoran di badan kita sebelum kita ambil wuduk. Begitu jugalah dengan tayamum. Kemudian yang ke-8, berijtihad untuk mencari kiblat. Kalau kita duduk di dalam hutan misal kata, kita kena cari arah kiblat dulu. Cara cari dulu arah kiblat untuk bertayamum. Kemudian yang ke-9, bertayamum setelah masuknya waktu solat fardu. Tu solat fardu. Bila dah masuk solat fardu, waktu dia sudah masuk, barulah kita bertayamum. Tak boleh bertayamum sebelum daripada masuk waktu solat. Kemudian yang ke-10, mesti bertayamum pada setiap kali solat fardu. Maknanya tayamum tu, satu tayamum hanya untuk satu solat fardu saja. Tak boleh guna dua kali. Maksudnya tadi kita dah tayamum tadi untuk sembahyang maghrib, kan? Tayamum dah tadi untuk sembahyang maghrib misal. Kejap lagi tayamum tadi nak guna untuk sembahyang isyak, dia tak boleh dah. Tak boleh, hanya sekali saja. Tapi tayamum yang pertama tadi digunakan untuk sembahyang maghrib, lepas sembahyang maghrib sembahyang sunat, boleh. Sembahyang sunat boleh. Nak sembahyang fardu semula, sembahyang fardu isyak nanti tak boleh dah. Dah tak boleh guna dah. Maksudnya tayamum tu hanya untuk satu fardu saja. Tak boleh dua fardu. Nak buat fardu yang lain kena ambil tayamum semula. Tapi untuk yang sunat boleh. Berapa kali pun tak ada masalah. Maksudnya tadi lepas sembahyang maghrib kan kita tayamum sebelum maghrib, dah masuk waktu maghrib kita tayamum, kemudian sembahyang maghrib. Pas sembahyang maghrib sembahyang sunat ba'diyah misalnya, boleh lagi guna tayamum yang tadi. Kemudian lepas sembahyang sunat ba'diyah, sembahyang sunat awabin misalnya, sambung lagi sunat awabin, boleh, masih boleh lagi guna tayamum yang tadi. Yang tak boleh kalau nak sembahyang isyak kejap lagi, ada tak boleh dah untuk guna tayamum yang sama. Maksudnya di sini kita faham ialah yang dimasukkan fardu ni adalah misalnya solat yang fardu lah, solat 5 waktu tu wajib. Solat yang 5 waktu tu wajib. Kemudian solat nazar tu juga termasuk dalam fardu, wajib. Kemudian solat qada juga wajib, kan? Wajib qada. Jadi yang jenis-jenis fardu ni tak boleh guna dua kali tayamum. Tak boleh guna satu tayamum untuk perkara yang fardu. Misalnya tadi lepas kita tayamum, lepas tayamum kita sembahyang maghrib. Lepas sembahyang maghrib nak buat sembahyang qada maghrib, dah tak boleh dah guna tayamum yang sama. Pasal apa? Qada maghrib tu termasuk dalam fardu. Boleh faham? Ataupun lepas pada sembahyang maghrib tadi nak sembahyang nazar misalnya, dah tak boleh guna tayamum yang sama sebab solat nazar tu termasuk dalam fardu juga. Begitu juga dengan tawaf fardu ataupun tawaf nazar. Tak boleh guna tayamum yang sama. Maksudnya kalau nak buat kena tayamum semula lah. Kena buat tayamum semula. Maksudnya dalam arti kata yang lain, satu tayamum hanya untuk satu solat fardu saja. Satu tayamum untuk satu solat fardu saja, ataupun satu tayamum untuk satu tawaf yang fardu saja. Yang fardu saja. Tidak sah untuk dua solat fardu, ataupun tidak sah untuk dua tawaf yang fardu, ataupun apa-apa yang fardu lah. Kemudian satu tayamum hanya untuk satu solat yang dinazarkan. Maksudnya solat dinazarkan termasuk dalam fardu kan. Satu tayamum saja. Kemudian satu tayamum hanya untuk satu tawaf fardu saja. Sama seperti yang tadi lah. Tidak sah untuk dua tawaf yang fardu. Maksudnya kalau nak buat tawaf dua kali, ambil semula tayamum semula lah. Ataupun misalnya gini, kita waktu sembahyang Jumaat ni kan kita tidak ada air, misalnya kita tayamum. Khatib dia dah bertayamum, naik atas mimbar, kan? Kena ada wuduk kan? Kalau maknanya ada air kena ada wuduk lah. Tak ada air kena tayamum. Maksudnya khatib naik atas mimbar, dia bertayamum, baca khutbah. Lepas habis khutbah, dia turun sekejap lagi, dia nak solat Jumaat kan? Dia kena tayamum semula. Tayamum semula sebab khutbah tu wajib, kemudian solat Jumaat wajib lah, kan? Jadi maknanya dua fardu, tak boleh guna tayamum yang sama. Maksudnya tadi lepas habis khutbah kena tayamum semula sebelum sembahyang Jumaat. Itu khusus untuk khatib lah. Orang yang tak jadi khatib, dia guna tayamum yang sama tadi lah, sebelum solat Jumaat tu.
Kemudian tidak sah menghimpunkan satu tayamum untuk tawaf fardu dan solat fardu. Maksudnya kalau berbeza jenis fardu, yang ni solat fardu, yang ni tawaf fardu, juga tak boleh kumpul, tak boleh guna satu tayamum yang sama. Maksudnya kalau selesai lepas solat fardu, kemudian nak tawaf fardu kejap lagi, tayamum semula. Buat tayamum yang baru. Kemudian tidak sah menghimpunkan satu tayamum untuk khutbah Jumaat dan solat Jumaat. Sama yang saya jelaskan tadi. Kemudian harus menghimpunkan satu tayamum untuk satu solat fardu dengan solat muadah. Contohnya gini. Lepas daripada kita tayamum tadi, kita sembahyang maghrib. Lepas sembahyang maghrib, kita nak i'adah sembahyang maghrib tadi. Maksudnya nak ulang. Nak ulang semula sembahyang maghrib yang kita dah buat tadi. Jadi yang i'adah itu, yang ulang itu dah tak jadi wajib lagi. Dah hanya sunat saja. Kerana yang pertama tadi wajib. Boleh faham Kita sembahyang maghrib misalnya tadi, kita bertayamum. Lepas bertayamum, kita sembahyang maghrib. Jadi kita sembahyang maghrib tu sembahyang seorang diri misalnya. Sembahyang seorang diri. Seorang diri ni satu pahala je lah. Kan? Kemudian ada satu jemaah datang. Bila ada jemaah datang, kita nak i'adah semula. Kita nak ulang sembahyang maghrib tadi kerana yang datang ni jemaah ni, kalau kita sembahyang bersama mereka, mana kita dapat 27 kali ganda berbanding tadi solat seorang diri kan. Jadi yang i'adah ni dah tak jadi wajib bagi kita lagi. Hanya sunat saja kita ulang. Bila sunat ulang, maknanya kita boleh guna tayamum yang sama tadi. Sebab hukum i'adah ni sunat, bukan hukumnya wajib. Kalau kita tak ulang pun tak ada masalah. Kita solat kita tetap sah tadi. Cuma dari segi pahala lah, kita hanya dapat satu. Tapi kalau kita ulang dengan grup jemaah ni, kita akan dapatlah 27 kali ganda. Cumanya tayamum tadi kita kena ulang semula. Kita kena buat tayamum yang baru. Kalau kita nak i'adah solat maghrib tadi dalam keadaan berjemaah. Boleh faham? Sebab apa? Sebab bukan. Yang i'adah tadi sunat, tak perlu guna tayamum yang kedua, tayamum yang pertama tadi. Sebab apa? Dia termasuk dalam sunat. I'adah tu sunat. Kecuali lah kalau lepas pada sembahyang maghrib tadi kita nak buat qada maghrib. Nak qada maghrib tu wajib. Jadi wajib bertembung dengan wajib, tak boleh guna tayamum yang sama. Kena ulang tayamum yang kedua. Solat maghrib tadi wajib, kemudian i'adah maghrib tu adalah sunat. Bila wajib bertembung dengan sunat, boleh guna tayamum yang sama. Sama lah juga lepas pada sembahyang maghrib tadi, misalnya kita nak pegang mushaf Quran, boleh, tak ada masalah, pasal pegang mushaf tu sunat. Nak baca Quran tu sunat. Jadi pegang tu boleh guna tayamum yang sama. Jadi harus menghimpun satu tayamum untuk satu solat fardu dan beberapa solat sunat. Jadi maknanya untuk solat fardu dan beberapa solat sunat boleh guna tayamum yang sama. Maksudnya tadi katalah lepas maghrib kita dah tayamum tadi sembahyang maghrib. Lepas sembahyang maghrib kita nak buat solat sunat, berapa ratus rakaat pun terpulang, boleh guna tayamum yang sama. Sebab apa? Rakaat yang seterusnya itu adalah sunat saja hukum dia. Jadi boleh guna tayamum yang sama. Kecuali lah solat yang selepas daripada itu hukumnya wajib juga. Jadi bila hukumnya wajib ataupun fardu, tak boleh guna tayamum yang sama, kena ulang tayamum yang baru. Jadi boleh faham Ataupun orang yang nak solat jamak takdim ataupun jamak takhir, misal jalan musafir, bila musafir buat solat jamak takdim ataupun jamak takhir. Jadi orang yang nak buat solat jamak takdim ataupun jamak takhir, dia kena tayamum, 2 kali tayamum. Pasal apa? Misal kata dia nak jamakkan solat zuhur dengan solat asar, jamak qasar lah, jamak qasar ataupun jamak saja. Maksudnya lepas daripada sembahyang zuhur, dia dah tayamum tadi, kemudian sembahyang zuhur, jamak takdim, sembahyang zuhur, asar dibuat pada sembahyang zuhur, jamak takdim kan. Maksudnya lepas pada sembahyang zuhur, kejap lagi dia nak sembahyang asar yang dia jamak takdim kan. Jadi kena tayamum semula yang kedua. Nak buat sembahyang asar tu kena tayamum yang kedua. Pasal apa? Pasal jamak takdim zuhur tu dah memang wajib. Jamak takdim zuhur asar tu pun wajib juga, fardu. Bila dua-dua bertembung, fardu dengan fardu, maksudnya kena 2 kali tayamum.
Tak boleh guna satu tayamum saja. Jadi boleh faham ah. Jadi kaedah dia mudah je. Kalau fardu bertembung dengan fardu, kena ulang tayamum semula. Kalau fardu bertembung dengan sunat, tak perlu ulang tayamum yang kedua. Boleh guna tayamum yang pertama. Asalkan tayamum yang pertama tu tidak ada perkara yang membatalkan tayamum lah. Perkara-perkara yang membatalkan tayamum sama perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Perkara-perkara yang membatalkan wuduk sama dengan perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Misalnya lepas dia bertayamum terbuang angin, maksudnya dah terbatal tayamum dia tu, kena ulang tayamum yang baru. Jadi boleh faham. Ataupun lepas daripada dia bertayamum dia tersentuh kemaluan, batal dah tayamum tadi, kena ulang tayamum yang baru. Kemudian tayamum untuk solat jenazah adalah setelah mana mayat itu dimandikan. Mayat itu dimandikanlah. Makruh apabila belum dikafankan. Maksudnya kalau dah dimandikan, misal kata ada air itu untuk mandi mayat saja, tak ada air untuk berwuduk, maka kena tayamum. Bila nak bertayamum tu nak untuk solat jenazah, mesti setelah mana mayat dah selesai mandi dan dikafankan. Dan dikafankan. Barulah kita boleh bertayamum untuk solat jenazah. Jadi ini berkaitan dengan kegunaan tayamum tu, berapa kali kita boleh guna. Jadi maknanya untuk solat fardu ataupun untuk perbuatan yang fardu hanya sekali saja tayamum. Untuk perbuatan yang sunat boleh banyak kali. Boleh boleh guna tayamum yang sama. Asalkan tidak mendatangkan perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Perkara yang membatalkan wuduk sama dengan perkara yang membatalkan tayamum. Jadi malam ni kita sampai di situ saja. Nanti kita sambung lagi perkara yang lain yang berkaitan dengan tayamum. Kita masih lagi dalam bab tayamum. Jadi apa yang dapat disampaikan pada malam ini yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah dan kurang itu daripada diri saya sendiri. Kalau ada salah silap, saya mohon maaf. Kekurangan saya mohon maaf. Jadi harap tuan-tuan dan puan-puan semua dapat fahamlah. Jadi kalau misal kata ada yang tak jelas, boleh tanyalah. InsyaAllah nanti kita perjelaskan lagi lah. Boleh jumpa personal untuk diperjelaskan lagi. Sekadar itu saja. Jadi wallahu a'lamu bissawab wa ilaihi marji'un wal ma'ab wa billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.